Nabi sebut dalam hadis, siapa yang semayang awal tak masbuk 40 hari, kutibat lahu bara'atan, dia akan tertulis ataupun dia akan memperolehi 2 pelepasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, pelepasan daripada penyakit hati, penyakit-penyakit dalaman. Yang kedua, daripada bara'atun minan nar, dan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia 40 hari. Jangan miss. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dengan berpandukan kitab Bahrul Madhi, syarah ringkasan daripada Sahih At-Tirmizi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Kita menggunakan juzuk yang ke-19, juzuk yang membicarakan bab ilmu, minta izin dan adab. Kita sambung bab yang ketiga, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas salah menyembunyikan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung masalah yang ke-10. Mensiarkan ilmu dan mengajarnya itu disuruh oleh syarak kita. Kita berhenti pada hadis yang kedua. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatta'izuna. Dan apa macam beberapa kaum yang tiada mahu mereka itu belajar daripada jirannya. Makna secara umum ada golongan yang tidak mahu belajar. Di awal yang hadis yang awal Nabi sebut ada golongan yang tak mahu mengajarkan ilmu, yang tak mahu mensiarkan ilmu, yang tidak mahu menyampaikan ilmu, tidak mahu memberi peringatan, tidak mahu melakukan al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang melakukan kebaikan, dan tidak mahu melakukan an-nahyu 'anil munkar, mencegah orang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar di dalam Islam. Maka seterusnya ini Nabi sebut, dan kita bincanglah sedikit pada pertemuan yang lalu. Ada golongan yang dia tidak mahu belajar, dia tak mahu main mengaji, tuan-tuan. Sebab itu kita kena rasa bimbang dengan masyarakat kita hari ini, dengan tersebarnya ajaran-ajaran sesat ini. Kita sebut juga sikit minggu lepas kan. Sebab kita bimbang, mereka surau pun tak main. Tak apalah, tak main surau ni pun tak apalah kan, sebab barangkali sebahagiannya ada kekangan kan. Mana surau-surau lain ataupun masjid. Jadi bila surau tak pi, masjid tak pi, ini yang kita risau ni tuan-tuan. Risau antaranya bimbang mereka terikut dengan ajaran sesat. Islam ni mudah dah. Islam ni dah mudah dah tuan-tuan. Ibadahnya mudah, muamalahnya mudah dan lain-lain. Tapi apabila mai ajaran sesat ni, dia bukan mudah lagi, dia mempermudahkan, dia memudah-mudahkan. Kita niat nak semayang dan kita kena semayang kan. Kita niat puasa dan kita puasa. Ada ajaran sesat yang sebab itu ramai orang duk ikutlah. Barangkali begitulah anggapan saya lah. Barangkali anggapan juga sebahagian orang lain. Sebab dia mudah sangat. Apa mudah sangat? Semayang tak payah, niat aja. Niat aja. Jadi mungkin orang yang tak main mengaji ni, dia berasa payahlah juga nak semayang ni. Nak kena pakai baju Melayu, yang perempuan nak kena pakai telekungnya, kena
begitu begini, ambil uduk dan sebagainya. Jadi mai satu ajaran dia kata kita nak menuju kepada Allah, kita nak mendapat redha Allah, kita nak dapat syurga Allah, maka dia kata kita niat, sentiasalah jaga niat kita nak semayang. Tak apa, tak semayang tak apa. Kot begitulah orang kali kan. Sebab ada yang jenis niat saja, tak payah semayang. Bila tanya makan, niat saja tak boleh lah, tak payah makan. Macam mana nak kenyang kan, kata dia kan. Tu kira niat tu tuan-tuan. Hak bagus sikit apa dia? Ambil bau. Ambil bau kan. No? Abdul Wahid kenyang boleh ambil bau. Dia ambil bau. No, contoh. Jadi kita risau ni tuan-tuan, hak tak main mengaji ni. Bila main maklumat dekat dia, maklumat begitu, video begitu begini, oh ni ada ajaran yang tok guru sekian-sekian. Kan tak boleh. Biasanya ajaran sesat yang dia ada berkait sikit dengan Quran ni, pasal dia terima Quran, dia cerita bab syurga, dia cerita, dia sebut nama Allah, tapi Rasulullah dia tak sebut lah. Termasuklah Rasul tu kan, Rasul Melayu tu yang kita sedia maklum lah kan, no? Mana Rasulullah dia tak terima. Sebab ada golongan juga yang kita sebut anti hadis, diterima Quran. Jadi bila orang tanya terima Quran, okey, Quran terima. Quran kata kena semayang, Quran kata kena semayang. Macam mana tuan semayang? Kan? Macam mana tuan semayang, macam mana tuan puasa, macam mana tuan buat haji, zakat dan lain-lain. Kalau dia tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW dalam memperincikan kaifiat ibadah tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ada golongan yang mereka ni tiada mahu mereka itu belajar daripada jirannya dan tiada mahu mengambil faham daripada mereka itu. Tak mahu mengambil manfaat. Hukum hakam, halal haram, dosa pahala dan seumpamanya. Wala yata'izuna, dan tiada mahu mengambil pengajaran mereka itu. Tuan-tuan, makna kita kena buat satu usaha bagaimana untuk sehingga ke peringkat sampainya ilmu kepada masyarakat kita. Kita hantar flyers, kita majlis ilmu ni kita siarkan, iklan dalam pelbagai grup, kumpulan WhatsApp tu, dalam Facebook lagi. Kuliah pun buat, semua orang boleh tengok kan, contohnya. Tapi boleh jadi golongan ni dia tak tengok lah, dia tak tengok, dia tak mau, dia tak berminat dan seumpamanya. Itulah yang berlaku di kalangan orang-orang yang menjadi pengikut ajaran sesat ni. Dia kuliah ni tak mai, maka dia satu hari ada orang mai sampai ada berita sekian-sekian, maka satu ajaran sekian-sekian, tok guru ni tak payahlah duk pi semayang tungging apa semualah kan. Dia ajak masuk. Ni mudah ya. Kita niat ya, tak payah semayang. Niat, tuan-tuan. Ini yang berlaku pada hari ni. Sebab apa kita kata ajaran sesat? Sebab dia berkait dengan Islam. Kita nak ambil tindakan mengikut undang-undang yang sedia ada, itu pun tak berapa nak menggerunkan, menakutkan, ataupun dia nak rasa kena tangkap. Enakmen paling tinggi 5,000 kalau jenayah syariah kan. Undang-undang Islam yang terpakai pada hari ini daripada mahkamah syariah. Contoh, ada orang yang barangkali dia tahu, kena denda ni 5,000. Ada orang 300 pun berasa banyak dah kan. Itu yang nampak roadblock tu, dia tarik dandan tu, seatbelt tu, 300 dia dah rasa banyak dah kan. Kebanyakan kita memang rasa banyak lah 300. 300 tarik seatbelt tu. Takut tak boleh, tapi bukan takut macam takut dekat Allah lah kan. Takut barangkali adat manusia. Contohnya,
wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa ya'izunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum. Demi Allah, hendaklah mengajar kaum itu akan jirannya dan memberi faham akan mereka itu akan perkara agama. Tuan-tuan, mau tak mau kita kena suburkan majlis ilmu. Ada satu golongan yang dia tidak mau kepada majlis ilmu, golongan maksiat. Golongan maksiat ni perancangan mereka baik, berstrategi, berorganisasi. Jadi nak lawan tu kena macam tu jugalah. Kita bukan kata nak buat majlis forum perdana, buatlah, jemputlah siapa pun. Makan macam mana? Ikutlah nak makan apa. Nak jemput siapa? Ikutlah nak jemput siapa pun. Nak buat tang mana? Tang mana pun tak apa. Kan? Kalut tuan-tuan lagu tu. Tak boleh. Dia kena ada perancangan. Sebab itu pesanan kepada kita, kebenaran yang tidak tersusun, yang tidak ada perancangan akan dikalahkan, akan ditewaskan oleh kebatilan yang tersusun. Dia ada tanzim, berorganisasi, tuan-tuan. Kita nak lawan kebatilan, kejahatan yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok nak buat konsert, dia iklan tu, Allah, radio, televisyen, bukan sikit duit tu. Bukan sikit duit nak belanja tu. Kemudian dia boleh buh banner tiap-tiap tiang elektrik tu, ada nampak aja banner dia. Iklan sepanjang jalan tu. Kalau dia nak buat tu, nampak iklan dia. Hebat. Sebab dia ada sokongan. Antaranya sokongan apa? Keuangan. Keuangan. Dan keuangan ni, kerja apa pun kena ada keuangan. Kan kita duk dengar cerita hijrah ni. Hijrah ni Muharram lagi, kita duk hijrah sentiasa ada tajuk tu. Cuma dia kadang olahan-olahan yang bersesuaian lah. Sebab kalau nak cerita perincian Nabi bermula hijrah tu, makan masa lama lah, 1 jam tak cukup, Maghrib Isya tak cukup. Tentang. Jadi kita boleh baca lah dalam telefon yang ada tu, ataupun belilah kitab apa-apa yang baik. Tuan-tuan, kita bacalah Nabi pergi sini, Nabi dengan sekian, tuan-tuan. Cuma kita, apa pengajaran yang kita boleh nak ambil tu? Jadi Nabi pun ketika berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada sejumlah wang yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan hijrah tu, ada bawa sejumlah wang untuk memudahkan pergerakan mereka. Nak beli minuman, nak beli makanan dan sebagainya. Kena bawa lah. Dalam perjalanan tu, bantuan Allah, pertolongan Allah sentiasa ada. Tapi adat di pihak kita ni dalam mengurus, dalam berusaha, kena ada, tuan-tuan. Maka sebab itu kita nak buat kebaikan pun, kita bukan boleh benda baik takkan orang tak tolong. Lah memang ada orang tak tolong, tuan-tuan. Itu kita tak boleh nak anggap kata agama ni orang akan tolong sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ada, bukan semua. Mana kita kena susun organisasi, nak buat forum, nak buat ceramah, majlis ilmu dan seumpamanya, tuan-tuan. Bahkan dalam nak menegakkan agama Allah, kena ada organisasi, kena ada jamaah. Kita kata, hukum hudud takkan orang tak mau, hukum tu disebut dalam Quran. Lah, memang ada orang tak mau. Jadi kita nak buat ni, nak kena ada perancangan organisasi, penyusunan perancangan objektif dan lain-lain yang berkaitan, tuan-tuan. Sehinggalah Nabi sampai ke Madinah, membina kerajaan Islam Madinah. Kalau takat nak semayang, nak puasa, Nabi dah semayang puasa dah di Mekah, tuan-tuan. Belum kita tak sebut syariat Rasulullah, syariat Muhammad sebagaimana ayat yang diturun selepas hijrah. Tapi Nabi dah semayang dah. Jadi kalau takat nak semayang, nak puasa, Mekah pun boleh. Di Mekah boleh dah. Tapi tak, Islam tu lebih luas. Islam itu perlu ada sebuah negara
untuk dapat dilaksanakan seluruhnya apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka sebab itu hendaklah mengajar kaum itu, mana kaum yang ada ilmu, akan orang-orang di sekeliling mereka untuk memberi faham tentang perkara agama, dan memberi nasihat akan mereka itu. Jadi dalam memberi nasihat, dalam mengajar tu adalah orang tak suka kita, tuan-tuan. Kalau tak suka kerana peribadi itu, tak ada orang lah barangkali yang 100%. Hatta ulama-ulama yang kita kata hebat pun ada orang tak suka. Kan? Ni apatah lagi kita lah kan, saya ke. Mana kalau tak suka secara peribadi, kerana apa dia bawa kereta lok-lak kan, no? Ataupun pakaiannya kurang baik, contohnya. Tapi kalau kerana dia mengajar itu perkara yang tak sepatutnya, itu tak boleh lah. Ada orang dia tak suka ustaz tu pasal sekian-sekian mengajar suara derah. Ada orang tak suka guru ni pasal mengajar suara pelan. Macam-macam lah. Macam-macam, tuan-tuan. Maka itu tak jadi halangan, tuan-tuan, tak jadi halangan. Tapi kalau tak suka kerana apa yang diajarkan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, yang tu memang tak boleh lah. Perlu dilarang, perlu dihalang, tuan-tuan. Jadi mesti mereka itu ajarkan sehingga memberi faham akan mereka itu perkara agama, dan memberi nasihat akan mereka itu, dan menyuruh akan mereka itu berbuat baik, dan menegah akan mereka itu berbuat jahat. Suruh orang buat baik ni tuan-tuan, biasanya jalan dia mudah. Tapi kalau suruh orang menegah orang buat jahat ni, jalan dia susah, berat. Tuan-tuan tengok polis. Polis tu kita boleh kata an-nahyu 'anil munkar. Kan? Dia mencegah kemungkaran lah. Kita kata asas polis tu, tugas dia tu mencegah kemungkaran. Masuklah apa-apa pun memandu tak ada lesen, kan? Mandu tak ada lesen ni mungkin kerana dia tak dapat pencerahan, penerangan tentang undang-undang yang memberi manfaat kepada orang-orang awam. Termasuklah tidak memperbaharui lesen memandu ke, tuan-tuan. Ataupun polis ni makna dia mencegah. Dia siasat, dia pergi sana, dia tengok orang nilai macam. Itu kerja polis barangkali. Jadi kita tengok dalam melaksanakan tugas an-nahyu 'anil munkar ni, apa yang orang tak label dekat polis ni. Secara umumlah kita tak mau kira hak kerana nilai setitik rosak susu sebelanga tu. Semua peringkat ada. Kan, semua peringkat ada. Tapi kita nak ambil secara umum, apa dia kerja polis. Jadi kerana kerja dia mencegah kemungkaran, apa yang orang tak label dia? Apa yang orang tak kata kat polis ni? Macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi itu tugas dia. Itu kerja dia. Kan, dia jaga roadblock kita lalu. Satu polis tengok satu kumpulan duduk tengah makan di meja makan, lepas duduk bergelak sama-sama, hak duduk di atas jalan duduk buat roadblock ni, dia punya serius tu, la ilaha illallah. Tak boleh nak buat kawan nampak ni. Serius dia tu. Mana je? Nak pergi Ustaz masa PKP dulu lagi lah kan. Mana? Ustaz ada surat. Tunjuk surat. Okey, jalan. Serius, suara dia tegas. Memang dia kenal lagu tu lah. Kan? Dia kenal macam tu. Ada macam apa nak je? Orang berkata lawa no. Ada surat. Kan? Orang pijak kepala lalu, tuan-tuan. Tapi kalau anggota tu dia pergi duduk makan di kemah dia tu, dia gelak macam tu lah. Dia bukan duduk atas jalan. Kan? Waktu jalan tu dia kena serius. Kan? Dia sebab kerja dia. Tidak ada orang duk pemain lah. Boleh duk pergi ulang alik ikut dan tu. Dan memang duk ada dah buat tu. Tapi dia kena buat kerja bagi beretika. Kan? Beretika. Muka serius. Macam penjara. Penjara lagi kena serius. Hak memang dijatuhkan hukuman bersalah. Dia tak boleh duk buat bergelak syok tu. Lah, baru sampai rumah
Orang baru mana masuk dah ni. Tak lagi. Main. Duk buat lagu tu Allah. Syok pula masuk penjara lah. Kan? Tuan-tuan tak boleh. Dia bukan macam masuk hari-hari. Selamat datang. Dia kenyeh tu. Dia nak beli apa? Kan? Nak beli ni. Tak. Dia layan kita. Kan? Kita beli tak beli, kita keluar tu. Datang lagi. Kan? Penjara boleh buat ke tu? Kena 20 tahun dah keluar. Kau pintu tu pegawai depan dah. Datang lagi. Kan? Tuan-tuan lah. Oh, mencabar. Makna tugas mereka. Sebab itu kalau ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, jalan dia insya-Allah. Macam kita nak edar, contoh ada tempat dia edar iklan malam ni kuliah. Kena hantar pi ada tempat buat macam tu. Dalam WhatsApp ni kod dia tak baca. Jadi kena pi di rumah. Buh dalam sampul surat ke, buh selit di pagar ke. Musim hujan tak apa praktikal lah selit di pagar tu. Kena tengok musim jugalah. Buh dalam sampul surat pun dia adalah pro kontra. Jadi dia kena face to face, berdepan tu. Ni kami ada sebaran sikit lah nak bagi. Ada kuliah kita dia sekian-sekian ada. Okey ji, tak apa. Alhamdulillah. Dia tak apa, tinggal celepar ke tu. Kan? Mana tak apalah kita nak buat macam mana? Itu usaha yang ada di pihak kita. Nak suruh orang buat baik, takut pakai ikut ajaran sesat ni lah. Ajaran sesat ni ratus ataupun puluh tahun dah. Duk ada pengikut situ lah. Kita dengan berapa ribu sekolah agama ni. Sekolah rendah ada mengajar pendidikan agama, sekolah menengah pun ada. Tuan-tuan, ada. Dalam tu tak masuk televisyen, radio, yang surau masjid. Berapa ribu masjid kalau Malaysia ni. Kalau Perlis ni 105 kot tak silap kan. 105. Tuan-tuan, penduduk Perlis suku juta raya. Suku juta 250 ribu. Tu semua tolak mai barangkali 100 ribu atau 200 ribu lah kot orang Islam kan. 50 ribu lagi pelbagai ataupun mungkin lebih daripada tu, mungkin 240 ribu ke. Mana ramai, masjid ada banyak. Tu satu masjid, satu qaryah ada satu masjid. Kemudian ada 3 atau 4 atau 5 surau. Untuk memudahkan penduduk setempat pergi sembahyang jemaah. Bagi yang agak jauh dengan masjid, contohnya. Bila ada ajaran sesat, ada pengikut ramai pula tu. Tuan-tuan, berat ni. Berat. Tanggungjawab semua umat Islam. Tanggungjawab semua umat Islam. Bagaimana kita nak berusaha kepada melakukan pencegahan. Judi itu halal. Ada. Judi boleh main ni tak Imam. Ada lesen boleh. Tapi ada lesen dengan cari berai. Pula. Judi ada lesen kan. Hak kedai judi tu lah. Kedai judi. Maknanya kalau judi ni tak patut ada. Kan? Tak patut ada langsung. Jadi mana kerajaan kena ni lah, kena kita pun duk nasihat lah. Nasihat macam saya ni nasihat dalam kuliah lah. Kan? Dalam kuliah je lah. Ada disebarkan orang tangkap buat video apa semua ni kan. Secara langsung ke apa ke. Mudah-mudahan video tu sampai mereka dengar lah kan. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tawakal lah. Kita ada usaha dah. Kita ada sebut judi tu haram. Tak boleh ada sekian-sekian arak dan sebagainya. Apa sajalah. Tuan-tuan. Sebab itu bila kita buat al-amru bil ma'ruf ini, jalan dia baik. Tapi an-nahyu 'anil munkar, jalan dia ada cabaran. Dia mencabar jalan dia, tuan-tuan. Boleh kongsilah cerita pengalaman dengan jemaah tabligh. Ataupun siapa yang ada pengalaman dengan jemaah tabligh ni 3 hari ke 7 hari ke 40 hari ke dan sebagainya. Pergi rumah ke rumah, kita pun tak nak buat. Kita mungkin tak sampai kemampuan tu nak pergi rumah ke rumah kan?
Jadi bila jemaah tabligh mai masjid, kita rasa seronok lah. Kita rasa syok. Pasal apa? Sebab maklumat ajakan seruan kepada solat jemaah tu akan sampailah ke rumah-rumah yang kita tak pernah pergi. Dan kita tak tahu sampai ke tak sampai. Mereka ni tahu ke tak malam ni ada kuliah ni. Malam sekian-sekian ada kuliah ni. Contohnya tuan-tuan. Jadi macam-macam cabaran, cemuhan, kutukan yang barangkali itu pengalaman mereka. Yang dah langli lah tuan-tuan. Mana kita tak boleh, tak mampu, maka kita kena buat apa yang kita mampu. Kita mampu datang menuntut ilmu, maka kita buatlah tuan-tuan. Jangan kita lepaskan peluang dengan dalam menuntut ilmu ni. Jadual waktu tu Allah dah bagi dah, lama dah. Waktu semayang kan, waktu semayang setahun dah keluar dah, setahun kan. Mana kita tahu dah esok pun ataupun minggu depan tahu dah maghrib ke rumah. Tapi maghrib masuk awal ke, maghrib masuk lewat ke, dia duduk lewat situ. Kok maghrib masuk awal tak dan. Kan, tak dan balik, menabuk ke apa ke. Kok awal kot, kan, awal kot pukul 7 minit maghrib. Tu sibuk 2 perlis kalau duduk di Sabah. Kan? Sabah sejam awal kot. No, 6.59 pukul 6 berapa? 6.30 apa? 6 suku kot. Kan? Sabah lah barangkali. Sabah, Sarawak, Brunei tu. Maghrib 7.30 lewat, maghrib 7 minit lewat. Maknanya subuh pun sama. Semua waktu kitaban mauquta, waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka perjalanan harian kita ni pandu pada tu lah. Ada pejabat barangkali dia set mesyuarat pukul 2 petang. Dia kena tengok, kalau majikan yang baik dia kena tengok waktu tu Zuhur 1.35. Mana nak dan mencorak pukul 2, kelang kabut. Kan? Jadi dia kena tengok, bulan ni ataupun 2-3 minggu ni Zuhur 1.35. Kita kena atok mesyuarat 2.30 lah. Atau 2 suku. Contohnya. Kena tengok tuan-tuan, atok. Allah dah bagi dah, maka atas pandangan kita, atas diri kita nak menentukan jadual harian kita. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatta'izuna aw la u'ajjilannahumul 'uqubah. Dan hendaklah belajar kaum itu daripada jirannya. Tadi Nabi kata yang atas mula tadi, Nabi kata mengajaklah tuan-tuan, sebarkan yang ada ilmu, jangan simpan. Mesti sampaikan ilmu. Paling tidak tuan-tuan kepada ahli keluarga. Ahli keluarga. Kan kadang suami mai saja, isteri tak mai. Kadang isteri mai ya, suami tak mai. Kadang dua-dua tak mai terus. Dan ada yang bagus mai dua-dua kan. Suami ada, isteri pun ada. Jadi balik lagi bahas ya. Bincang tengok kan. Kalau nak balik ajak tuan-tuan, berat juga tu. Tak apa nak harap kan tu ajak. Takut tak jadi. Tak jadi. Macam khutbah lah, khutbah. Kalau orang perempuan boleh test tengok Jumaat ni, Bang Haji, khutbah ni tajuk apa? Nanti tak? WhatsApp kawan dia tanya ke telefon, ya khutbah ni tajuk apa? Kan? Lena. Seronok lena tuan-tuan. Ekon surau kita 1, 2, 3, 4. Boleh ke 4? Ekon 5. Kan? Masjid ada 7, 8 ekon. Tak lena? Lena. Kan? Kipas angin pun duk pusing dengan ekon. Ekon buka kipas angin pusing. Contohlah, contoh. Lena, tuan-tuan. Maka sebab itu
Kita mesti sama. Ada golongan yang tak mau, yang perlu mengajak Nabi kata, sampaikan ilmu, bagi kefahaman halal haram dosa bala, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Lama dah buat ustaz buat. Tak buatnya dah hukum kata haram. Perkara yang dilakukan itu khurafat. Tak boleh, maka perlu ditinggalkan. Maka kena tinggal. Dia tak kira tok nenek buat lama lah moyang apa, tapi kata agama kata tak boleh. Kategori dia haram. Tentang. Kalau jelas pengharaman dia, maka kita kena ikut. Ada golongan yang Nabi kata mesti mereka ni belajar, kaum itu, daripada jiran mereka, belajar daripada orang yang datang memberi ilmu kepada mereka. Keluar pergi mengaji, start motor, start kereta kalau hujan kan. Ada orang naik motor, hujan tak hujan pun dia okey ya naik motor, tuan-tuan. Naik motor kayu geret mai, tuan-tuan. Contohnya, ada yang berjalan kaki. Ada orang yang dia suka pilih guru. Kan? Guru ni dia nak main. Guru ni dia tak mau main. Guru ada pilih nak pi tu pun kadang bukan dia pi setiap masa. Ada beberapa kali dia tak pi juga. Hak yang dia tak mau tu telah memang dia tak pi lah. Ada orang macam tu pula. Kalau mengaji di universiti tak boleh pilih. Pilih subjek boleh. Tapi subjek universiti kata semester ni guru ni yang akan mengajar akaun ke apa ke, dia mengajar. Tu tak boleh kata apa, kena mengaji juga, tuan-tuan. Tetapi apabila sebut berkenaan ilmu agama ni, jangan kita duk pilih-pilih macam tu. Kita yang rugi, tuan-tuan, kita yang rugi. Maka Nabi seru kepada satu kaum itu mesti pergi belajar, mengambil faham perkara agama, tentang solat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat dan perkara-perkara yang seumpama dengannya, tuan-tuan. Supaya dia tak terlepas daripada ilmu-ilmu yang diperbincangkan. Yang selalu kita tekankan tentang solat lah, solat, tuan-tuan, solat. Sebab Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Asas ni ataupun jaminan ni, jaminan yang besar ni, tuan-tuan. Mana boleh hapuslah kemungkaran yang ada ni, maksiat yang ada ni, dengan apa? Dengan sembahyang. Sembahyang. Maka kita nak kena buat seruan lah. Kita nak kena usaha bagaimana supaya umat Islam yang ada di sekeliling kita ni, mereka ni semayang, kemudian semayang berjemaah pula. Semayang jemaah pula kita cuba datang awal kan. Contohnya bagi semua kita lah, termasuk saya sekali lah, mana kita awal berjemaah, semayang jemaah 40 hari 40 malam, arba'ina yauman. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang semayang awal tak masbuk 40 hari, kutibat lahu bara'atan, dia akan tertulis ataupun dia akan memperolehi 2 pelepasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, pelepasan daripada penyakit hati kan, penyakit-penyakit dalaman. Yang kedua, daripada bara'atun minan nar, dan pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia 40 hari. Jangan miss, jangan masbuk walaupun 1 hari. Masbuk satu waktu, mana kita mula satu balik. Mula balik, tuan-tuan. Bila kita baca hadis ni, bila kita kongsikan hadis ni, tuan-tuan, ada yang beberapa minggu lepas tu dia pun main jumpa sembang-sembang, dia kata, saya teringat hadis Ustaz baca dulu ni 2-3 minggu lepas tu. Mana tak cukup sebulan itu kan. Tapi dia abang, saya lah ni duk jaga ni, duk pedoh. Saya jumpa dia lepas main lorong kan, bertemu di masjid, duk sembang-sembang, masuk juga tajuk tu. Takatlah ni, alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh habis 40 hari. Orang tu tak jumpa, Allah Alam lah duk sakit katanya, duk di hospital. Mana dia dengar, mungkin dia antara yang usaha jaga. Pi mana pun jangan miss solat jemaah, jangan masbuk, tuan-tuan. Kalau boleh solat yang awal tu,
Kalau masjid kan mana imam yang awal, bukan imam yang kedua. Kalau boleh, yang kedua tu pun memadai. Imam yang awal. Kalau kita pi mana pun berhenti R&R, cari orang untuk sembahyang jemaah. Boleh sembahyang seorang-seorang sebab waktu tak sama. Kan? Kan R&R tu masing-masing ramai kan sembahyang masing-masing jemaah 2-3 jemaah dah. Jadi boleh. Masa tak sama. Ni main satu grup kereta, depa ni tak ada kalau apa, mayang pun relax baca panjang pula kan. Yang satu grup ni depa kalut tapi tak mau nak terus, tak boleh terus, kena berhenti mayang tu. Jadi depa kalut baca ayat pendek-pendek, kena depa duduk dengan jemaah ni letih. Contoh kan, contoh. Baik, tak apa. Mana dapatlah dia bebas daripada, bersih daripada penyakit-penyakit nifaq. Yang kedua, dia bebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca tuan-tuan, perkara-perkara kita nak kongsi perkara-perkara yang macam ni. Hendaklah belajar kaum itu daripada jirannya dan mengambil faham perkara agama dan mengambil apa pengajaran mereka itu, atau disegerakan mereka itu turun azab Allah. Bila turun azab Allah ni tuan-tuan, semua kena. Bila banjir, mai bah kan. No? Kebanyakan kena. Tuan-tuan tinggi tak apa, kot ni tak naik kot. Kot kampung ni naik, tak kena mana. Tak kena no. Kira ayat kalau naik tang ni hapus lah. No? Hapus lah. Kalau saya kangak tu pula hapus lah. Kalau naik tang ni lah kan, kalau naik tang ni. Boleh dia kata mungkin jadi pulau lah kan, pulau. Nak pergi kot nu tak boleh, kena nak pergi kot ni tak boleh dan sebagainya. Tapi azab yang wallahu a'lam tak sama. Azab kepada kaum Nabi Lut macam ni, azab kepada kaum Nabi Nuh macam ni, tak sama. Mereka engkar kepada perintah Allah juga, lawan kepada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka, tapi azab Allah tak sama yang ditimpakan kepada mereka. Allah yang maha adil, azab tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita mesti beringat, kalau kita tak usaha, yang pertama orang yang ada ilmu tak usaha untuk mengajak, sampaikan ilmu, berikan ilmu, jangan sembunyikan. Sembunyi ni maksud dalam perbincangan ni, dia kata kerana ada ilmu tapi tak mau bagi pengajaran, tak mau mengajar, dengan alasan yang macam-macam lah yang kita bincangkan beberapa minggu yang lepas ni. Tak boleh. Cari jalan bagaimana nak menyampaikan ilmu. Ada orang dia ada tempat dia takut nak jemput. Takut nak jemput penceramah, takut kena bayar mahal. Kan kena bayar tinggi. Walaupun bila ada yang jangan jemput hak yang kemas-kemas, yang mahal-mahal tu, hak murah-murah. Bukan murah, maksud murah macam harga barang tu. Yang patut padan kemampuan kita, tuan-tuan, maka kita kena adakan juga majlis ilmu tu. Kena adakan juga. Tang bagi, kena bagi. Kan? Lepas tu dia bagi balik tu, tak apalah. Saya pengalaman menguruskan kuliah ni pun, kita ustaz ni ada sagoti, dia ambil macam nak berpindah mana pindah duit lah kan, dia ambil, lepas tu dia, ni saya bagi kat mana dia pergi, kita balik kan, lagi tak apa, saya sedekah kat masjid, saya sedekah kat surau tam, ataupun kita suruh tak apa masuk tabur masjid balik, tentang tak apalah, yang bagilah tentang sebagai sagu hati. Itu contoh. Sebab apa? Sebab apa Allah akan turun azab? Sebab apa tuan-tuan? Kaitan dia ialah apabila tak ada orang mengajak, kemudian orang pun tak ada belajar apa, hukum hakam tak tahu, kampung tu jadi huru hara, cempera hukum hakam, tuan-tuan, tak tahu halal haram, dosa pahala. Maka sebab itu akan turun azab Allah kerana perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kita di tanah perkuburan tu kita kena jaga.
Di tanah kubur kena pacak. Dilarang membuat binaan bersimen. Letak besar tu. Dilarang membina sebarang binaan di atas kubur, di atas tanah perkuburan ini. Kan? Hanya susunan bata yang tidak bersimen. Dia nak tok bata kan. Tapi ada orang duk main buat yang tu pun satu urusan nak kena cegah ya. Tanah kubur tu orang wakaf. Bukan boleh dia pergi buat macam tanah kita. Tanah tak wakaf. Antara isu dalam tempat kita ni, negeri kita ni, kubur tepi rumah. Dia wasiat tanam kubur, tanam dia tepi rumah dia. Ada kubur tepi rumah sampai hari ni. Susah nak selesai tu, banyak bincang, nak kena bincang lah, peringkat-peringkat lah. Peringkat demi peringkat. Ada 3, 4, 5 kubur tepi rumah tu. Sebab kubur patutnya dah ada kubur lah, tapi dulu cerita lama lah, cerita dulu ni. Kita ada kubur, tanah perkuburan dan. Jadi tanah perkuburan tu dia wakaf. Orang dah wakaf, jadi dia keseluruhan tanah tu tanah wakaf. Bukan tanah individu lah. Tak boleh buat secara urusan peribadi. Jadi tak boleh lah. Kemudian tempoh tertentu kita nak ke bumi orang lain pula dalam tu. Sebab itu kalau tengok tanah kubur dulu ni, bila yang perbesar kubur tu? Lama tanah perbesar, berapa puluh tahun. Kemudian tahun 2000-an ni ya, 2000-an tuan-tuan. Tahun 2015, 2016 baru tengok nak kena perbesar ataupun nak kena pindah buat tang lain, cari tang lain. Sebab orang kod sebelah-sebelah tu dah memang tak boleh lah nak perbesar dah. Orang sebelah tu pun tak boleh nak bagi dah, ada rumah dan sebagainya. Ada halangan-halangan dia. Baru pindah lain. Tapi kubur tu dah berapa puluh tahun. Berbanding dengan kubur-kubur orang lain tu, agama lain tu. Depa dengan simen elok. Lepas tu bila tak cukup ya, bila habis ya, nak kena beli tanah lain pula. Sebab tu tengok banyak merata duk ada. Tapi kalau hak kita orang Islam, lama tu berapa puluh tahun tak pernah perbesar tanah kubur kampung kita ni. Kampung-kampung lain pun lebih kurang lah. Pasal kita bila dah lama tengok tarikh 1996 kan, bertulisan biasanya ditulis kan 1996. Tak ada apa lah kot. Jadi tanah dah sempit, maka biasa kita korek, adalah tulang-tulang sikit, kita letak tepi, kita ke bumi yang lain. Kita bubuh juga bertulisan. Mana kali sebab tu dia je nampak dekat-dekat kan. Tapi tak boleh buat binaan, yang tu pun kena bantras juga, kena cegah juga. Tentang. Ataupun amalan-amalan yang lain, maksiat-maksiat yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain yang akhirnya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Sebab itu dia kata hendaklah belajar. Nabi taukidkan, hendaklah belajar kaum itu daripada jiran, kena belajar sungguh-sungguh. Yang tadi Nabi sebut la yu'allimanna, hendaklah mengajak. Tentang jauh dekat, susah payah pi mengajak. Demam sikit, sakit sikit, mana usahalah, kalau mampu pi mengajak juga. Ingat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut kerana sakit kan, qum fa'anzir, bangun dan sampaikan peringatan. Pi mengajak juga tuan-tuan. Walaupun orang yang mengajak ni dia, orang yang tak suka tu ada sajalah. Kena mai tidak tak dapat sampul je dah. Pula letih juga kan. Dia kata ustaz sampul. Dah nak buat macam mana AJK tu buh dalam sampul duit. Cuba jangan buh dalam sampul. Bagi terus, bagi zat duit tu ya. Kan? Tapi ada tempat, ada saya mengajak tu dia tak ada akaun, masuk akaun. Dan depa dah upgrade, mula-mula dulu depa bagi direct tu lah. Kemudian depa ada mesyuarat agung tukar jawatan kuasa bang kelimai hak yang okey, yang ada cadangan kita tak payah bagi cash lah.
Kadang dia kata mungkin kena jaga juga ayat muka ustaz-ustaz ni, tok guru kita ni. Kemudian dia nak bagi duit tu bersembunyi juga kadang-kadang kan. Contohlah, tang ni okey tempat ni kan. Tempat lain tu dia bagi tu macam tak tahulah kot berasa segan tang sikit juga kan. Wallahualam lah. Tapi mungkin tempat tu dia dah upgrade. Dia kata okey ustaz minta nombor akaun. Kat mana ustaz nak bagilah. Kan, main account kita akan bank in. Jadi duduk tengah kuliah tu, kuliah subuh. Tengah kuliah tu 7-10 minit telefon bunyi masuk mesej. Tak ada mesej lain, mesej duit tu masuk. Kuliah tak habis kan. Biasanya betul. Tuan-tuan, ada yang lambat sikit, kuliah subuh habis sejam 2 jam, lepas tu baru duit masuk. Sagu hati tadi. Dia tak bagi cash lah. Tuan-tuan, mudah. Tidak dia duk kata ustaz sampul lah, sampul putih, sampul biru. Kan beli satu betul lah, satu ikat di kedai tu. Kedai alat tulis tu hak warna biru lembut. Kan? Ustaz sampul biru lah, sampul putih lah, apalah. Ada saja tuan-tuan. Ada saja. Jadi macam mana pun Nabi kata la yu'allimanna qaumun, kena mengajak usaha tuan-tuan. Di dewan-dewan orang ajak buat di rumah. Lah ni jarang ada dah, tak tahulah kok ada lagi. Mungkin saya tak, orang jarang jemput dah. Dulu 10 tahun 15 tahun dulu, dalam 2006 2007 tu ramai orang buat di rumah. Mula dia buat baca Yasin dulu ataupun tahlil ringkas, yang rumah yang nak buat lah, yang boleh buat lah kan. Dia tak buat lah di masjid, nak buat di rumah. Kemudian dia minta kita bagi kuliah. Dulu banyak, tak tahu lah kok banyak, tapi saya orang jarang jemput lah kan. Banyak surau-surau dan tempat-tempat yang seumpamanya. Barangkali mungkin hidup lagi. Hidup lagi. Jadi mana subur, mana kena mengajak, kena pi. Para ulama pesan pun, apa keadaan pun bila orang berhajat nak kepada ilmu, kita pi lah. Kita pi sampaikan ilmu. Cuma orang yang nak menuntut ilmu ni dia kena tahu adab. Dia malas nak pergi mengaji jauh, dia suruh tok guru mai kat dia, dekat. Tok guru mai dekat pun dia dah buat balok je. Tuan-tuan, ni masalah ni. Dekat sangat tak mai juga. Tuan-tuan, orang kan hari ni orang suka dia nak macam tok guru dulu, tuan-tuan. Dia suka mengajak di pondok dia. Apa jadi pun dia akan duduk di pondok. Nak mengaji, mai pondok. Nak mengaji, mai pondok. Dia akan mengaji, dia akan mengajak, tuan-tuan. Dia habis kudrat dah, habis wang ringgit dah pergi mengaji pondok-pondok ni. Mekah, Madinah, Mesir dan sebagainya, tuan-tuan, dulu. Jadi dia balik mai ke kampung dia, dia buka pondok. Sebahagian apa yang diwakafkan tu, dia buka pondok, mai mengaji tang ni. Kan? Mai mengaji tang ni. Nak sedekah berapa pun sedekah. Tak mau sedekah pun tak apa, mai mengaji tang ni. Kalau pergi mengajak orang surau masjid jemput kan macam-macam isu. Dia tak suka, dia tak apa, dia boleh potong. Kan? Jadi potong. Tak boleh main lah. Jadi kalau dia main mengajak tempat dia, tak ada orang nak potong dia tok guru situ. Dia mengajak. Dan ada soalan tanya. Tak ada, tak apa. Yang penting mudah-mudahan faham. Sebab itu satu kaum Nabi kata mengajak, satu kaum Nabi kata kena pergi mengaji. Sebab itu Nabi kata yang pernah kita sebutkan sebelum ni, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim untuk menyampaikan ilmu, atau muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu. Orang yang mengaji, tuan-tuan. Yang mengaji. Makna mengaji dah ni, semua main mengaji. Cuma ada muta'allim atau mustami'an, ada yang mendengar. Tuan-tuan. Apa beza muta'allim dan mustami'an? Muta'alliman ni dia memang mengaji. Mengaji ada buku. Mustami'an dia ada telinga ya. Tuan-tuan, buku tak ada. Contoh, mana semua kita mengaji mana ni? Semua kita mengaji. Cuma kategori muta'allim ke mustami'an ke? Muta'alliman ke mustami'an? Muta'alliman ni ada buku. Kurang-kurang buku nota. Tuan-tuan, kitab lebih baik.
mustami'an, mengaji. Dua-dua dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au muhibban, kalau tak boleh jadi orang dengar pun, jadi orang yang suka kepada majlis ilmu. Dia tak menghalang, bahkan dia menyokong, dia mendukung majlis ilmu. Walam takun khamisan fatahliku. Jangan jadi yang kelima, nescaya dia akan binasa. Alim nak mengajar ilmu dak, mai mengaji dak, mai dengar pun dak, dia pula tak suka kat majlis ilmu. Siapa mengajar pun dia duk cari salah tahu mana. Hantar tok mai rakaman ni, rupanya nak balik dengar tahu mana tak kenal ni. Pum, kita kena buat surat. Ustaz ni. Kita kena buat aduan lah. Ngajak ni. Dia nak cari hak tak kenal tu. Ada yang macam tu tuan-tuan. Dia tak main lah. Kan? Ataupun orang yang main tu dia main letak ya rakaman tu. Lah ni boleh tengok dalam video balik lah. Dia nak edit tahu mana-mana kan. Edit setakat 30 minit. 30 minit tu edit. No? Tu penuh. Mana 3 minit dia nak edit hak tahu mana, mungkin pada dia tak kena, tak betul lah ustaz tu sebut. Contoh itu yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Di mana-mana pihak pun dia berlaku keadaan itu. Maka pihak yang Nabi suruh mai belajar tu, sebab kalau tak mai belajar ataupun tak pi mengajar, la u'ajjilanna humul uqubah. Allah akan turun azab tuan-tuan. Sebab perbuatan mereka sendiri yang barangkali tak mengambil kira halal haram ataupun tak mengambil kira dosa dan pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada pertemuan akan datang. Kalau kita sambung ni dia panjang je lah. Mungkin masa akan lagi panjang lah. Entah. Ada soalan? Ya. Saudi viral satu isu lelaki yang dia umrah pakai ihram kan. Ya. Jadi kita nak tanya Ustaz tu, bulan ni orang mentang agama ataupun ajaran sesat? Wallahu a'lam bissawab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan wanita yang berpakaian lelaki, ya, seperti lelaki, mutasyabbihina ataupun mutasyabbihat, golongan-golongan yang menyerupai lelaki ataupun golongan-golongan yang menyerupai perempuan. Lelaki pakai pakaian perempuan dan juga satu golongan lain, perempuan memakai pakaian lelaki. Apa yang boleh kita sebutkan dengan suasana ataupun keadaan yang berlaku tu secara umumnya boleh kita sebut sebagai kurang didikan agama. Kurang didikan agama. Mengetahui hukum tu satu. Kan? Mengetahui hukum. Contoh perempuan. Rata-rata tahu tubuh badan mereka tu aurat. Rambut aurat. Tubuh badan mereka aurat. Mereka tahu. Tapi kerana kurang didikan agama. Maksud didikan agama ni nak tarbiyah dalam keluarga mereka. Tarbiyah kepada diri mereka tu daripada peringkat sekian. Mangkali peringkat kecil lah kita kata. 7 tahun Nabi suruh ajak semayang kan. Penerapan tu, didikan tu. Kalau tahu kata halal haram tu barangkali umumnya semua tahu kan. Orang perempuan macam kita bagi contoh isu tasal ni, isu tak tutup aurat tu rata-rata perempuan tahu kata haram. Kan haram kena tutup aurat ataupun kena pakai tudung. Kena pakai pakaian yang baik. Tapi kerana kurang didikan. Maksud didikan tu nak membiasakan mereka dengan pakaian menutup aurat sebagaimana perintah agama, termasuk lelaki. Orang muda, budak muda hari ni kan, budak tua pun duk buat juga. Selok pendek dalam tak boleh lah.
Ramai orang tuan lagi pakai lock pendek dalam, lock pendek poket kan. Dia tapi dia cara dia nak ambil duit tu, duit dia pun dalam poket tu. Dia nak ambil duit tu. Tuan-tuan, dia kena selokkan mereka. Dia selok tu la ilaha illallah. Nak start motor pun jadi. Baru lepas dia ingat kuliah lah. Dia nak start motor, dia selok tu. Tuan-tuan, sampai apa yang selok nak start motor. Jadi nak selesai lagu mana? Nak pergi habaq Pak Long gini kain tak ada, dia akan jadi lagu tu juga kain tu. Maka kena tukar. Train in, beli motor ada starter. Tak gaduh duk engkau pula. Kan? Beli starter senang. Jalan. Saya duk selok-selok kain tu. Kan? Contoh. Pasal 70, 75, 80 dia tak apa nak jadi. Dan tak apalah, bukan kita tak mau dengar peringatan. Baik. Itu didikan agama. Maknanya ada asas betul dari satu sudut. Wanita yang menyerupai lelaki ni kerana dia kita kata buka jalan sesat dari konteks yang kita sebut awal tadi ni. Kan? Sesat juga tu, sesat sebab dia tak ikut perintah Allah. Apa-apa yang tak ikut perintah Allah ni sesatlah. Kan? Orang yang buat benda-benda yang Allah larang ni sesat. Dia tergelincir daripada agama Allah, perintah Allah. Tapi tadi ni kita kata dia tak ada orang sesat macam konteks yang kita sebut tadi, tapi mereka ni kurang didikan agama. Kurang didikan agama. Yang dan mengikut beberapa jawapan-jawapan ataupun respon daripada pihak berkuasa ni, dia akan diambil tindakan lah. Yang duk viral lah ni kan, dia boleh duk ambil gambar dalam, wallahualam lah, dia punya mindset tu teruk lah ni kan. Dahsyat. Hak berlakon yang pi pakai telekung pun ada je. Hak tu hak pakai macam lelaki kan. Ni hak dikatakan lelaki pakai macam perempuan. Wallahualam lah, siasat lah. Kita duk kok jauh ni dengan depa pun kita tak kenal. Depa pun tak kenal kita. Kita nak komen tu payah. Jadi kita hanya baca apa yang pihak berautoriti sebut, maka kita pegang yang tu ya. Maka pihak berautoriti kata dia ni perempuan, dia berpakaian lelaki, maka kita pegang yang tu. Lepas tu kita yang ulas teruk-teruk dah di kampung kita. Kita pun tak kenal siapa, tak tahu apa. Jadi kita takat baca berita je. Hak sampai tu, okey, wal'iyadzubillah, subhanallah. Jaga keluarga kita. Kan? Jaga jiran tetangga kita. Masyarakat kampung kita haduk Jomoh hari-hari ni, haduk Jombak hari-hari ni, jaga. Jangan bagi ada kelaku lagu tu dalam kampung ni. Contoh. Kita jangan komen teruk, takut jadi fitnah. Takut berita tu tak betul dengan berita hak kita baca tu dengan situasi sebenar yang berlaku. Tuan-tuan, takut yang tu ya. Jadi jika sekiranya apa yang dilakukan itu benar sebagaimana dilaporkan, maka kita berharap tindakan akan diambil dan kita doalah dipermudahkan urusan pihak-pihak yang berkenaan tu, tuan-tuan. Maka jangan kita dan ahli keluarga kita terlibat. Wallahu a'lam.